bersama kita di dalam talian, iaitu Muhammad Fauzi bin Idris. Jadi mungkin kita terus saja sapa beliau. Betul. Assalamualaikum Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabarnya Fauzi? Yang berada di studio. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap kita pun berada dalam keadaan sehat juga. Ya, kita ni sehat, ceria dan tidak sabar ni sebenarnya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan penulis muda kita. Betul, ingin berkenalan lebih rapat lagi dengan seorang penulis muda di negara Brunei Darussalam. Dan untuk mukadimah pembuka segmen kita hari ini Fauzi, apa kata kami berikan peluang kepada Fauzi untuk memperkenalkan diri Fauzi kepada seluruh penonton Rampai Pagi. Silakan Fauzi. Terima kasih. Saya Muhammad Fauzi bin Idris, salah seorang penulis muda yang begitu aktif dalam bidang penulisan, terutamanya dalam bidang cerpen, artikel, menulis pantun dan sekarang ni sebenarnya baru berjinak-jinak dalam bidang penulisan puisi dan juga skrip. Yeah. Oh, cerpen, skrip dan juga apa yang kita ni tahu juga mengenai Fauzi. Fauzi adalah seorang pengasas laman Instagram iaitu facts.bn kan Dini? So, rasanya laman Instagram yang cukup dikenali, banyak diikuti oleh penduduk dan juga rakyat di negara Brunei Darussalam yang menggunakan social media. Jadi sebelum tadi berbicara lebih lanjut lagi mengenai dengan laman sesawang tersebut, mungkin Fauzi boleh ceritakan sedikit Fauzi kepada seluruh penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan pengalaman dan mungkin cabaran je barangkali Fauzi sepanjang melibatkan diri Fauzi dalam bidang penulisan. Sepanjang saya begitu aktif dalam bidang penulisan ini, memang banyak sebenarnya pengalaman dan cabaran ini kan. Kalau macam pasal pengalaman, pada saya yang paling sioknya dapat mempelajari ilmu baru dan juga dapat menimba ilmu baru juga, terutamanya sewaktu saya mengikuti bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya berpeluang menimba ilmu bersama dengan penulis-penulis kita ni yang kebanyakan daripada mereka ni adalah penerima C-Red Award. Jadi itu satu orang pengalaman indah lah pada saya kan sebagai seorang penulis muda dapat menimba ilmu dari orang-orang yang hebat ini dan menjadi inspirasi juga pada saya untuk orang menjadi seperti mereka di kemudian hari. Dan kalau pasal cabaran, cabaran ini lebih kepada macam mana kan menyusun idea tu untuk dijadikan sebagai sebuah cerita. Ni pun orang memang apa orang kata ni dalam dilema lah kan kalau kan menghasilkan sesebuah karya tu kan. Tapi alhamdulillah semuanya dapat diatasi lah cabaran itu. Oh, syukur alhamdulillah. Sebenarnya kita ni ingin mengetahui ni sejak bila ni sebenarnya Fauzi mula menceburi diri dalam bidang penulisan. Dan sekarang umur Fauzi sudah berapa sebenarnya? Sebenarnya saya mula mula menyedari ada minat dalam bidang penulisan ini waktu saya berumur dalam 11 tahun. Sekarang ni umur 35. Sekarang umur 35 kan. Jadi memang lama sudahlah orang begitu aktif dalam bidang penulisan ini kan. Daripada orang sekolah rendah sampai dah orang ke alam dewasa ni. Jadi boleh diceritakan ni bagaimana timbul, bagaimana apa yang semasa 11 tahun itu yang memberikan suntikan kepada Fauzi sendiri dari di bangku sekolah sampai sekarang ini, mungkin boleh diceritakan ni pengalamannya dan apa yang memberikan suntikan kepada Fauzi. Waktu itu saya mengikuti satu peraduan yang dianjurkan oleh sekolah saya kan. Jadi masa ikut peraduan itu sebenarnya dia terfikirlah akan menang ke akan apa, sekadarnya orang ikut saja. And then suddenly menang, dapat tempat kedua kan. Jadi itu tanya orang jadi titik permulaan lah minat menulis satu kan. Indah terhenti di situ. Kemudian bila saya bersekolah menengah, saya saya punya karangan dimuatkan dalam majalah sekolah. Jadi orang dari sana tu orang bersambung-sambung kan. Jadi bila sudah orang tamat sekolah,
cubalah lagi kan bikin aktif dalam bidang ini sampailah masa ni. Alhamdulillah. Jadi kemenangan itu merupakan sesuatu yang memberikan suntikan untuk Fauzi terus saja bergiat dalam bidang penulisan ya. Jadi kenangan menulis sewaktu di sekolah rendah dan terus memenangi pertandingan. Kalau Fauzi boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya cerita yang ditulis tu Fauzi? Cerita tu sebenarnya berkisah tentang kemalangan kan. Ia sebenarnya satu kisah imajinasi saya kan tentang sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan and then suddenly adalah orang satu haiwan melintas, so macam dia sengajalah orang terlanggar haiwan itu, so itulah orang jalan cerita yang memberi kemenangan lah kepada saya waktu itu. Itu masa darjah 5, darjah 6 tu Fauzi, dan ianya memberikan suntikan kepada Fauzi sehingga sekarang ini, membawanya daripada darjah 5 darjah 6 itu jadi inspirasinya satu cerita mengenai kemalangan itu menjadikan ia sebagai seorang penulis sehingga sekarang ini. Dan ingin bercakap ni, apa yang ingin Dini tanyakan? Macam sebenarnya saya mengenang kembali ni Fauzi. Kalau dalam umur yang sedemikian, Fauzi sudah mulai pandai untuk menulis penceritaan, gaya penceritaan yang sedemikian. Kalau saya sendiri, kalau mengenang balik semasa sekolah rendah, karangan yang saya tulis selalunya macam saya sebatang pen. Saya sebuah buku yang imajinasi. Tapi kalau Fauzi sendiri untuk di dalam usia yang muda sebegitu harus membuatnya orang yang lebih yang keluar daripada kebiasaan itu merupakan sesuatu yang cukup cukup menarik sekali lah. Ya, dan ingin kita ketahui itu tadi itu pengalaman Fauzi semasa di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Apa yang kita tahu dulu menuntut di sekolah rendah Pengajian Anak Puteri Besar, lalu sekolah menengah Awang Semaun. Mereka juga Fauzi juga ada menulis dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Jadi mungkin Fauzi dapat ceritakan ni kecenderungan Fauzi dalam bidang penulisan dan bagaimana Fauzi mendapatinya. Selepas orang ikut pertandingan masa sekolah rendah tu kan, bila dah masuk sekolah menengah, orang minat itu orang semakin orang makin biasa kan. Masa saya tingkatan 2 tu kan, saya masih ingat waktu tu peperiksaan pertengahan tahun kan, saya punya cikgu bahasa Melayu adalah bercakap pada saya kan, katanya kau punya karangan ininya bisanya bagusnya, cikgu mau masukkan dalam magazine sekolah. Jadi macam benda tu lah kan orang jadi permulaan juga untuk menulis di magazine sekolah. Alhamdulillah. Masuk ke majalah sekolah, lalu ke media permata ni juga Fauzi. Jadi mungkin Fauzi boleh menceritakan mengenai dengan artikel itu. Media permata ni pun orang satu pengalaman baru juga kan. Waktu tu baru lepas baru kan level, kalau dah silap kan, masa tu macam terfikir aku ni menulis untuk magazine sekolah, kenapa macam aku dah cuba macam cuba lagi buat macam di tempat lain kan, antara orang karya penulisan di tempat lain. Jadi media permata tu jadi yang the first lah, yang selain after magazine sekolah tu kan. Itulah. Jadi kalau Fauzi sendiri ada menulis hasil karya dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris yang saya dipahamkan tadi ya. Jadi kalau Fauzi in terms of nyurang preference lah, kecenderungan, mana satu yang lebih Fauzi cenderung ataupun lebih selesa? Bahasa Melayu lah. Kalau macam bahasa Inggeris itu pun sesekali saja adalah nyurang dalam beberapa buah karya, tapi kebanyakan karya yang saya hasilkan ini memang dalam bahasa Melayu lah sampai sekarang. Betul. Daripada cerita menulis hasil karya, cerpen dan sebagainya, sekarang kita ingin bertanyakan mengenai dengan laman Instagram. Laman Instagram Brunei, bukan facts.bn. Ya. Jadi Muhammad Fauzi merupakan pengasas Instagram facts.bn. Jadi boleh ni daripada sekolah tadi tu sekarang menjadi seorang pengasas Instagram facts.bn, bagaimana boleh timbul idenya itu? Saya sebenarnya meminati sejarah kan, dan dalam masa yang sama saya gemar melakukan penyelidikan. Jadi apabila dua perkara ni bersatu, itulah yang menjadi orang pencetuskan untuk saya menghasilkan facts.bn ini. Dan dalam masa yang sama juga orang
hasil-hasil orang research yang saya buat itu banyak kan daripada orang bersimpan macam tu, why not macam saya cuba kongsikan, terutamanya di media sosial. Betul. Jadi Facts.bn bila ianya mula dia Fauzi tubuhkan, dan mungkin boleh dikongsikan setakat ini berapa ramai pengikut Facts.bn? Saya mula menghasilkan Facts.bn ini tahun 2017. Tahun ini dah masuk 5 tahun kan. Dah sangka jualnya orang sekarang ni pun sudah 16k follower. Memang orang betul-betul orang dah sangkalah ada sokongan kan daripada para pengikutan ni, alhamdulillah. Daripada minat satu minat dalam bidang sejarah dan juga bidang penyelidikan dan penulisan yang membuahkan satu hasil yang memberikan manfaat juga kepada pengikut-pengikut Instagram tersebut, itu Facts.bn. Jadi boleh ni Fauzi ceritakan mengenai dengan mungkin posting pertama Fauzi dan apa sebenarnya ni yang mendorong, apa niat ni Fauzi sebenarnya? Macam yang saya cakap tadi kan, pasal saya minat sejarah kan, suka melakukan penyelidikan. Jadi orang dua benda ni lah jadi inspirasi saya untuk menghasilkan Facts.bn ni. Dan dalam masa yang sama juga orang sejarah ni orang tidak patut tinggalkan kan, tidak patut lupakan, because orang sejarah ni orang especially generasi muda ni perlu tahu kan apa orang cerita-cerita lama, zaman-zaman Datuk Nini Ketani, moyang Ketani kan. Kalau bukan Ketani yang preserve, siapa lagi kan. So ni orang melalui Instagram Facts.bn ni lah ni orang dapatlah ni orang jadi rujukan untuk semua orang mengingati dan juga menghargai sejarah lah. Kalau dapat diimbas kembali ni Fauzi pada mula-mula sekali Fauzi menubuhkan Facts.bn, post yang pertama yang dikongsikan di Facts.bn. Saya pun sebenarnya dia berapa ingat apa post pertama, tapi yang saya ingat ia satu pengenalan tentang Facts.bn ni, di mana saya memberitahu Facts.bn ni mengenai apa yang akan saya post nanti. Itulah barangkali yang saya ingat lah first post kan. Alhamdulillah, saya sangka daripada post pengenalan sahaja, jadi sekarang ini sudah mempunyai ribuan pengikut di laman Instagram. Jadi tadi ada diceritakan, Fauzi ada menceritakan bahawa dalam Facts.bn ini digunakan sebagai platform untuk mengongsikan hasil-hasil kajian daripada sejarah negara Brunei Darussalam dan sebagainya, dan ada juga kadang-kadang dikongsikan maklumat-maklumat terkini mengenai negara Brunei Darussalam. Jadi dari mana Fauzi mendapat bahan ataupun sumber ini Fauzi? Saya beruntung sebab dapat orang sumber daripada ahli keluarga saya, terutama sekali nini saya dan juga ibu bapa saya kan. Kalau ada orang persoalan-persoalan yang membuatkan saya macam tertanya-tanya, memang saya akan merujuklah kepada ahli keluarga saya kan. Dan dalam masa yang sama juga orang daripada orang-orang sekeliling kan, terutamanya orang generasi-generasi dahulu kan, because diorang ni banyak menyimpan cerita-cerita lama kan. Jadi sayang kan kalau macam orang biarkan contoh saja. So ditanya kalau ada something yang interesting, tani boleh simpan, boleh kongsikan untuk orang pun boleh tahu juga, dapat manfaat sama-sama. Sumber-sumber sekeliling dan juga dorongan daripada keluarga ni sangat penting bagi Fauzi sendiri. Mungkin juga dapat dikongsikan ni Fauzi dalam bidang penulisan dan mungkin dalam bidang sejarah. Adakah Fauzi mempunyai inspirasi? Seorang mungkin yang memberikan inspirasi kepada Fauzi sendiri? Kalau dalam bidang penulisan ini, sebenarnya saya akan katakan ada inspirasi itu Indah Jola. Pasal macam saya ni macam jenis yang macam go with the flow saja. Kan orang keep going saja, buat saja ni kan, since orang ada bakat dalam ni
Ya, itu saja, go with the flow saja. Jadi memang datangnya secara semula jadinya bagi Fauzi. Ingin ketahui ni Fauzi, dalam Facts.pn kita ni tahu ada apa ni sejarah dan juga mengenai dengan Brunei sekarang. Dan juga ada saya perasan ada segmen mengenai dengan muzik. Jadi mungkin Fauzi dapat kongsikan apa saja jenis kategori-kategori yang Fauzi kongsikan dan kenapa? Untuk perkongsian dalam Facts.pn ini, of course fokus utamanya sejarah-sejarah negara kita ni kan. Tapi ada juga orang saya muatkan tentang sejarah dari luar negara ataupun fakta-fakta menarik dari luar negara kan. Sebenarnya tu orang untuk memberi variasi lah dalam perkongsian itu kan, supaya orang adalah kepelbagaian itu kan, macam yang yang kita mention tadi, pasal music itu kan. Of course lah semua orang minat muzik kan, tapi mungkin ada yang dah tahu sejarahnya, cerita di sebaliknya, macam muzik ni macam pasal lagu kah, tarian kah kan. Ya, jadi benda-benda ni orang bila dikongsikan, orang dapatlah juga orang memberi pengetahuan baru untuk semua orang. Ya, betul sekali. Kerana ini adalah salah satu daripada minat orang kita, orang tempatan kita juga mengenai dengan muzik-muzik yang berada dari negara Asia ini. Betul. Jadi dan yang bagi saya cukup menarik sekali ialah dapat kita lihat dari segi evolusinya Facts.pn bermula pada 2017. Fokusnya kepada sejarah dan info mengenai dengan Brunei Darussalam, tapi sekarang sudah ada memuatkan mengenai dengan informasi mengenai muzik dan juga sedikit perkongsian mengenai bahan-bahan daripada luar negara. Jadi mungkin kalau kita boleh teruskan wawancara hari ini dengan bertanyakan kepada Fauzi dari segi cabaran ataupun pengalaman untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah. Tadi ada dikongsikan mendapat daripada orang sekeliling. Tapi rasanya dalam kehidupan ini memang ada cabarannya. Mungkin dapat dikongsikan Fauzi. Ya, betul-betul. Kalau cakap pasal cabaran ini, memang ada kalanya orang sukar je lah, terutamanya mencari informasi ataupun gambar-gambar lama kan. Kadang-kadang tu orang ada je lah orang rasa kecewa tu kan, tapi mengapa orang tadi boleh cuba lagi, cari lagi sampai dapat. Kalau sekali dah dapat pun it's okay, orang boleh cuba lagi yang lain lah sampai dapat kan. Itulah satu cabarannya. Ya, itulah adalah satu cabaran sebagai seorang penulis dan juga pengasas laman Instagram Facts.pn ini, Fauzi. Dan untuk terakhir ni, mungkin Fauzi boleh kongsikan apa nasihat Fauzi kepada golongan muda yang ingin mencuba dalam bidang penulisan ini? Nasihat saya simple saja. Kalau ada bakat, dapat sokongan daripada ahli keluarga, orang sekeliling, teruskan. Jangan buat separuh jalan. Kena percaya pada kebolehan diri, kena ada keyakinan diri, Auda juga boleh berjaya, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah yang telah dikongsikan oleh tetamu kita, Muhammad Fauzi bin Idris, seorang penulis muda dan juga pengasas laman Instagram Facts.pn. Jadi kepada para penonton yang belum lagi mengikuti laman tersebut, Facts.pn, follow Facts.pn. Dan sebenarnya saya cukup teruja sekali apabila dapat orang pertama kali bersua muka bertentang mata walaupun secara virtual lah, sebab saya memang mengikuti Facts.pn. Tapi Anita rupanya pengasas Facts.pn. Alhamdulillah. Satu rezeki sebenarnya untuk kita dipertemukan. Baiklah, kita akan berterima kasih terima kasih kepada Muhammad Fauzi kerana sudi bersama kami dalam wawancara secara virtual mengenai dengan penulis muda. InsyaAllah kita ni akan dipertemukan lagi. Salam Jumaat kita ucapkan dan jaga diri, sampai jumpa lagi.